Hai semua kawan-kawan. Sebelum kita memulakan video hari ini, saya ingin bertanya kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton. Di dapur rumah Anda, siapakah pekerja yang paling rajin, paling berdedikasi, dan juga paling senyap? Saya percaya jawaban di hati ramai kawan-kawan pastinya adalah peti sejuk yang bekerja 24 jam sehari tanpa henti, tidak kira sama ada di luar berangin, hujan, atau panas terik. Ia sentiasa menyalakan lampu kecil yang hangat, sekara senyap-senyap menjaga kesegaran makanan kita. Bukan, peti sejuk boleh dikatakan sebagai jantung bagi keluarga modern kita, pengawal pribadi makanan yang paling setia dan paling penting di dapur kita. Kita sentiasa secara tabiat menyerahkan semua lauk pauk yang tidak habis dimakan, ikan dan daging segar yang dibeli dari pasar, serta buah-buahan yang kita takut akan rosak kepadanya. Kita merasakan bahwa selagi kita memasukkan barang ke dalam peti sejuk, ia seolah-olah diletakkan di dalam peti besi, dan semuanya akan selamat. Sebaik sahaja pintu peti sejuk ditutup, seolah-olah masa berhenti, dan makanan tidak akan pernah rosak. Tetapi kawan-kawan, jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa pengawal pribadi yang paling kita percayai ini, jika kita melayannya dengan cara yang salah, dia mungkin akan berpaling tada. Jika saya memberitahu Anda bahwa ada beberapa barang yang apabila kita masukkan ke dalam peti sejuk, bukan sahaja tidak dapat mengekalkan kesegarannya, malah akan membuatnya busuk lebih cepat. Malah, ada beberapa barang yang apabila dimasukkan ke dalam peti sejuk, secara tidak dijangka, akan menjadi bom jangka yang boleh meletup. Yang lebih menakutkan, ada beberapa tabiat yang kita anggap selamat dan bersih, sebenarnya secara senyap-senyap mengubah peti sejuk kita menjadi pusat pembiakan 5 bintang untuk bakteria dan bahan penyebab kanser. Menjadikan seluruh keluarga kita calon untuk keracunan makanan. Adakah Anda percaya? Kawan-kawan, ini bukanlah cobaan untuk menakut-nakutkan. Dalam video hari ini, saya akan bertindak sebagai skuad penguat kuasa keselamatan peti sejuk. Misi kita adalah untuk mendedahkan sepenuhnya 5 jenis elemen berbahaya yang sama sekali tidak patut kita simpan di dalam peti sejuk semalaman. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah untuk belajar membezakan barang-barang mana yang sebenarnya musuh ketat peti sejuk, yang mana jika dimasukkan ke dalamnya ibarat menempah bala. Dan, adakah Anda tahu? Ada sejenis barang yang sering kita bawa pulang dari pasar, ia sendiri tidak beracun. Tetapi jika disimpan bersama makanan kita dalam peti sejuk untuk jangka masa yang lama, ia mungkin menyebabkan kita secara tidak sadar termakan pemplastik. Ia seperti hormon persekitaran yang tidak kelihatan, secara senyap-senyap mengganggu sistem endokrin seluruh keluarga kita. Saya percaya 90% peti sejuk di rumah rakan-rakan sekarang masih ada barang ini. Yang lebih penting, di akhir video, saya akan mengajar semua orang 3 prinsip utama pengurusan peti sejuk yang boleh kita amalkan dengan mudah dalam kehidupan seharian. Ini adalah harta karun yang dapat membantu kita melindungi keselamatan peti sejuk dari akarnya dan menjauhi badai keselamatan makanan. Saya juga akan berkongsi satu kaedah pembahagian zon emas peti sejuk yang digunakan oleh chef profesional, memberitahu Anda kedudukan mana di dalam peti sejuk yang paling selamat dan kedudukan mana yang paling berbahaya. Setelah mempelajarinya, ia umpama mengupah seorang perunding keselamatan makanan terkemuka untuk kesehatan seluruh keluarga kita. Oleh itu, sila tonton video hari ini dengan sabar sehingga habis. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda juga ingin belajar cara menggunakan peti sejuk dengan betul, agar ia benar-benar menjadi penjaga kesehatan kita dan bukan punca penyakit tersembunyi di rumah, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, kelas kesehatan kita tidak akan tersesat. Jika Anda suka perkongsian kami hari ini, sila type peti sejuk sihat di ruangan komen untuk saling memberi semangat demi kesehatan kita bersama. Baiklah, sebelum kita secara rasmi mendedahkan 5 elemen berbahaya tersebut, kita mesti terlebih dahulu membina satu konsep yang paling penting dan paling mudah disalahfaham oleh kita. Peti sejuk bukanlah mesin penghenti massa, apatah lagi peti besi bebas kuman yang serba boleh. Suhu rendah peti sejuk fungsinya hanyalah untuk melambatkan kadar pertumbuhan kebanyakan bakteria yang suka aktif pada suhu bilik, menjadikan mereka dalam keadaan seperti hibernasi. Tetapi ia tidak dapat membunuh bakteria.
Anda boleh bayangkan seperti ini, peti sejuk bukanlah medan hukuman, ia hanyalah sebuah penjara. Ia mengurung kebanyakan bakteria jahat, membuatkan mereka tidak dapat bermaharajalela. Tetapi penjahat-penjahat ini tidak mati, mereka hanya sedang tidur. Sebaik sahaja Anda mengeluarkan makanan dari peti, sejuk dan suhu kembali meningkat, penjahat-penjahat yang sedang tidur ini akan segera bangun. Dan karena mereka telah berlapa untuk masa yang lama, selepas bangun, kadar pembiakan mereka mungkin akan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Dan yang lebih menakutkan, ada beberapa bakteria yang sangat handal. Mereka seperti orang Eskimo atau beruang kutub dalam dunia mikroorganisma. Persekitaran suhu rendah langsung tidak menjadi masalah bagi mereka, malah ia adalah zon selesa kegemaran mereka. Wakil yang paling terkenal adalah bakteria Listeria yang sering kita dengar dalam berita, dan juga bakteria Yersinia. Bakteria-bakteria ini sebaliknya akan hidup lebih gembira dan lebih aktif dalam persekitaran sejuk fotograstian di dalam peti sejuk, dan perlahan-lahan mencemari makanan kita. Jadi, kita sama sekali tidak boleh lagi mempunyai konsep yang salah dan berbahaya bahwa selagi barang diletakkan di dalam peti sejuk, ia pasti tidak akan rosak. Baiklah. Setelah kita faham konsep yang paling penting ini, sekarang mari kita dedahkan satu persatu penyewa berbahaya yang tidak sepatutnya tinggal lama di dalam peti sejuk kita. Penyewa pertama yang tidak dialu-alukan dan yang paling mengejutkan kita adalah buah-buahan tropika yang tidak tahan sejuk. Terutamanya bagi golongan datuk dan nenek kita, sebaik sahaja mereka membeli buah-buahan dari pasar atau gerai buah. Tindakan pertama adalah memasukkan semuanya ke dalam peti sejuk dengan anggapan cara ini dapat mengekalkan kesegaran dan membuatkan buah tahan lebih lama. Tetapi, adakah Anda tahu, sesetengah buah-buahan ini secara semula jadinya beriklim tropika dibesarkan di tempat yang cerah dan panas. Struktur sel mereka secara semula jadi sangat takut sejuk. Apabila Anda memasukkannya ke dalam peti sejuk, bukan sahaja tidak dapat mengekalkan kesegaran, malah ia seperti satu penyiksaan yang akan membuatnya busuk lebih cepat. Buah-buahan yang tidak tahan sejuk ini termasuklah pisang, mangga, petik, nanas, buah naga, avokado, dan buah markisa. Anda boleh bayangkan buah-buahan ini seperti seorang penduduk yang biasa tinggal di Johor atau Pahang, sepanjang hidupnya hanya memakai kemeja teh dan seluar pendek. Tiba-tiba Anda membawanya ke Cameron Highlands pada musim sejuk tanpa memberinya jaket tebal. Apa yang akan terjadi padanya? Dia pasti akan demam dan mengalami kecederaan sejuk. Kecederaan sejuk pada buah-buahan ini kita panggil cold injury. Ini ada penjelasan saintifiknya. Membran sel buah-buahan tropika ini akan rosak pada suhu rendah menjadi kaku dan pecah. Sebaik sahaja sel pecah, pelbagai enzim di dalamnya akan keluar dan berinteraksi antara satu sama lain, menyebabkan pengoksidaan dan perubahan warna yang cepat pada kulit dan isi buah. Anda akan dapati selepas buah-buahan ini dikeluarkan dari peti sejuk, kulitnya akan cepat menunjukkan bintik-bintik hitam yang hodoh atau tompok-tompok lekuk. Anda mungkin fikir hanya kulitnya yang tidak cantik, tetapi sebenarnya bahagian dalamnya juga telah mula membusuk dan berubah sifat dengan cepat. Rasanya akan menjadi tidak sedap, khasiatnya akan hilang, dan ia lebih mudah menjadi tempat pembiakan bakteria. Buah yang elok yang boleh tahan beberapa hari pada suhu bilik, musnah dalam sehari hanya kerana tindakan kasih sayang kita yang tidak perlu ini. Saya pernah bertemu dengan seorang makcik jiran. Anaknya sangat berbakti, sengaja menghantar sekotak mangga harum manis yang sangat cantik dan mahal dari Perlis kepadanya. Selepas menerimanya, dia sangat menyayanginya. Untuk dapat menikmatinya perlahan-lahan, dia meletakkan kesemua mangga itu ke dalam peti sejuk satu persatu dengan berhati-hati. Hasilnya, selepas 2 hari, apabila dia mengeluarkannya untuk dikupas bagi cucunya, dia mendapati kulit setiap biji mangga mempunyai bintik-bintik hitam. Apabila dipotong, isinya juga menjadi lembik dan berair. Langsung hilang aroma dan keanjalan mangga yang sepatutnya. Dia pada mulanya menyangka anaknya telah ditipu membeli mangga yang tidak elok, tetapi kemudian baru tahu bahwa puncanya adalah dirinya sendiri. Jadi kawan-kawan, sila ingat buah-buahan dari kawasan tropika ini cukuplah diletakkan di tempat yang sejuk dan mempunyai pengudaraan yang baik di rumah. Jangan tergesa-gesa memasukkannya ke dalam istana sejuk lagi. Baiklah, elemen berbahaya yang kedua, bahayanya bukan kerana akan busuk, tetapi kerana akan meletup.
Itulah jus buatan sendiri yang ditutup rapat dan minuman berkarbonat. Pada musim panas, ramai orang suka membuat jus buah-buahan semula jadi di rumah, seperti jus markisa, jus lychee, atau enzim nanas, kemudian menyimpannya dalam botol kaca yang kantik di dalam peti, sejuk untuk diminum pada bila-bila masa. Rasanya sihat dan menyegarkan. Tetapi kawan-kawan, tindakan ini menyembunyikan satu risiko keselamatan rumah yang sangat besar. Adakah Anda tahu? Buah-buahan seperti markisa, lychee, nanas, dan anggur semasa proses penapaian fermentasi akan menghasilkan sejumlah besar gas karbon dioksida. Anda boleh bayangkan yeast di dalam buah-buahan ini sebagai sekumpulan bunian kecil yang pandai meniup udara. Sambil mereka memakan gula di dalam buah, mereka terus-menerus meniup keluar karbon dioksida. Jika kita menyimpannya dalam botol kaca yang tertutup rapat sepenuhnya, gas-gas ini tidak akan ada jalan keluar dan akan terus terkumpul, menyebabkan tekanan semakin meningkat. Apabila tekanan melebihi had yang boleh ditanggung oleh botol kaca itu, boom! Ia akan meletop seperti bom di dalam peti sejuk Anda. Pemandangannya sungguh menakutkan. Saya pernah membaca satu berita, seorang ibu membuat jus anggur sendiri dan menyimpannya di dalam peti sejuk. Tiba-tiba pada waktu malam, peti sejuk mengeluarkan bunyi letupan yang kuat mengejutkan seluruh keluarga. Apabila mereka membuka peti sejuk, keadaannya seperti dibom. Serpihan kaca bertaburan, jus anggur yang melekit terpercik di mana-mana, malah pintu peti sejuk pun rosak. Membersihkannya seperti berada di medan perang. Yang lebih menakutkan, jika ada orang yang kebetulan membuka peti sejuk pada masa itu, serpihan kaca yang melayang boleh mencederakan mata dan menyebabkan kecederaan yang tidak dapat dipulihkan. Yang turut boleh meletup adalah minuman seperti Coca-Cola, air gas, atau bir yang sering kita bekukan di dalam bahagian penyejuk beku pada musim panas. Prinsipnya sangat mudah. Kita semua belajar dalam subjek fizik di sekolah menengah. Apabila air membeku menjadi ais, isi padunya akan mengembang kira-kira 9%. Apabila air di dalam Coca-Cola membeku di dalam penyejuk beku, daya pengembangan ini akan memampatkan gas karbon dioksida yang pada asalnya dimampatkan di bawah tekanan tinggi di dalam air, menyebabkan tekanan di dalam tin atau botol meningkat secara mendadak dan akhirnya meletup juga. Jadi, minuman yang menghasilkan gas ini jangan sekali-kali disimpan dalam bekas tertutup rapat untuk jangka masa yang lama di dalam peti sejuk. Jika ia adalah jus buatan sendiri, penutup botol mesti dibiarkan sedikit longgar untuk membolehkannya bernafas. Manakala minuman berkarbonat pula sama sekali tidak boleh diletakkan di dalam penyejuk beku. Seterusnya, yang ketiga adalah masalah yang pasti dihadapi oleh setiap keluarga, dan ini adalah kesilapan yang paling mudah kita lakukan, yaitu lauk pauk lebihan semalaman. Lauk lebihan semalaman sememangnya boleh disimpan di dalam peti sejuk, tetapi ada beberapa jenis lauk yang saya mohon sangat, sama ada Anda habiskan pada waktu makan itu juga, atau jika benar-benar tidak habis, buang sahaja. Jangan sekali-kali simpan di dalam peti sejuk semalaman. Jenis pertama adalah sayur-sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kangkung, dan sawi yang sering kita makan. Seperti yang telah kami sebutkan dalam video sebelum ini, selepas dimasak, jika disimpan semalaman, kandungan nitrat di dalamnya sangat mudah ditukar menjadi nitrit yang beracun oleh tindakan bakteria. Nitrit ini akan ditukar menjadi nitrosamin, sejenis karsinogen yang kuat di dalam badan kita. Dan toksin ini tidak boleh dihilangkan walaupun Anda memanaskannya semula pada keesokan harinya. Jenis kedua adalah telur separuh masak atau telur mata kerbau yang kuningnya masih cair. Kuning telur yang tidak dimasak sepenuhnya adalah hotel 5 bintang kegemaran bakteria Salmonella. Jika Anda menyimpannya semalaman, ia sama seperti membina pusat pembiakan yang sempurna untuk bakteria di dalam peti sejuk Anda. Memakannya pada keesokan harinya sangat mudah menyebabkan gastroenteritis akut cirit-birit dan muntah. Jenis ketiga adalah ikan dan makanan laut. Makanan berprotein tinggi ini sangat mudah rosak. Selepas disimpan semalaman, ia akan menghasilkan banyak produk penguraian protein. Bahan-bahan ini akan meningkatkan beban detoksifikasi pada hati dan buah pinggang kita. Saya ada seorang kawan, Mak Cik Lim.
Beliau seorang yang sangat berjimat cermat sepanjang hidupnya. Beliau selalu berasa sangat membazir jika sepinggan besar sayur yang dimasak tidak habis dimakan. Jadi beliau sering menyimpan sayur lebihan di dalam peti sejuk untuk dibawa sebagai bekal makan tengah hari keesokan harinya. Akibatnya, pada satu ketika, beliau sering merasa pening dan mual selepas makan tengah hari, dan bibirnya juga menjadi sedikit kebiruan. Beliau pergi ke hospital untuk pemeriksaan. Selepas dokter bertanya secara terperinci tentang tabiat pemakanannya, dokter memberitahunya bahwa itu adalah simptom keracunan nitrit yang ringan. Sejak itu, beliau tidak berani lagi menyimpan sayur-sayuran semalaman. Sekarang beliau lebih bijak, setiap kali memasak sayur, beliau hanya memasak kuantiti yang cukup untuk sekali makan. Dengan cara ini, tiada pembaziran dan lebih sehat. Baiklah. Yang keempat adalah teman sejiwa peti sejuk di rumah ramai orang tua yang disimpan selama setengah tahun atau setahun, yaitu sayur-sayuran jeruk dan pelbagai jenis sos. Sama ada jeruk timun buatan sendiri atau sayur masin dan tauhu yang ditapai fermented tofu, yang dibeli malah sos tomato atau sos tiram yang telah dibuka. Ramai orang berpendapat bahwa barang-barang ini sememangnya telah dijeruk, sangat masin dan tidak mudah rosak. Selagi disimpan di dalam peti sejuk, ia boleh tahan selama-lamanya. Kawan-kawan, konsep ini mempunyai dua titik buta yang sangat besar. Pertama, karena kita merasakan ia selamat disimpan di dalam peti sejuk, kita seringkali secara tidak sadar makan lebih banyak dan menyimpannya lebih lama. Kita semua tahu makanan yang dijeruk mengandungi banyak garam dan nitrat. Makan terlalu banyak akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke, dan juga kanker perut. Kedua, dan yang lebih menakutkan, makanan yang dijeruk, walaupun disimpan di dalam peti sejuk, ia masih boleh menjadi rosak, malah membiakkan sejenis bakteria yang sangat berbahaya yang telah kita sebutkan tadi, yaitu bakteria listeria. Bakteria ini sangat suka persekitaran suhu rendah. Bahagian pendingin peti sejuk kita ibarat surga baginya. Jika kita termakan secara tidak sengaja, ia akan menyebabkan demam dan cirit-birit. Bagi warga emas atau wanita hamil yang sistem imunnya lebih rendah, ia malah boleh menyebabkan meningitis dan membawa maut. Jadi, makanan yang dijeruk boleh dimakan sedikit sekali-sekala, tetapi jangan lagi menganggapnya sebagai makanan selamat yang boleh disimpan tanpa had di dalam peti sejuk. Sos yang telah dibuka juga perlu diberi perhatian kepada tarik luputnya. Jika Anda dapati warna atau rasanya telah berubah, buanglah segera. Baiklah, akhir sekali, elemen berbahaya yang kelima. Ia bukan makanan, tetapi ia mungkin adalah benda yang paling beracun di dalam peti sejuk kita, yaitu beg plastik berwarna-warni yang kita bawa pulang dari pasar. Anda boleh buka peti sejuk rumah Anda sekarang dan lihat, adakah ia juga dipenuhi dengan pelbagai beg plastik merah, hijau, dan hitam yang berisi pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Beg plastik perkuma yang kita dapat dari pasar tani atau gerai tepi jalan ini, pernahkah Anda terfikir ia diperbuat daripada bahan apa? Kebanyakannya, untuk mengurangkan kos, diperbuat daripada sisa plastik kitar semula, malah sisa perubatan. Untuk menjadikan warnanya lebih terang, pelbagai jenis pewarna ditambah. Ini mungkin mengandungi pelbagai bahan kimia yang tidak kita ketahui, logam berat, dan juga pemplastik yang boleh menyebabkan kanker. Kita meletakkan beg-beg berakun ini bersama makanan kita, terutamanya daging yang permukaannya berminyak atau sayur-sayuran yang berair, di dalam persekitaran yang tertutup dan lembab di dalam peti sejuk untuk jangka masa yang lama. Bahan-bahan berbahaya di dalam beg ini sangat berkemungkinan akan berpindah secara perlahan-lahan ke permukaan makanan kita. Apabila kita mengambil makanan ini untuk dimasak dan dimakan, ia sama seperti kita sedang memakan plastik secara perlahan-lahan. Jadi kawan-kawan, mulai hari ini, sila amalkan satu tabiat. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibeli dari luar, perkara pertama yang perlu dilakukan apabila sampai di rumah adalah menanggalkan beg plastik yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Gantikannya dengan beg simpanan makanan food grade atau bekas kedap udara yang bersih yang kita sediakan sendiri sebelum memasukkannya ke dalam peti sejuk. Tindakan mudah ini adalah jaminan terbaik yang kita lakukan untuk kesehatan keluarga. Baiklah, setelah bercakap tentang 5 elemen berbahaya ini,
di penghujung video kita, saya akan berkongsi dengan Anda 3 prinsip utama pengurusan peti sejuk. Sila ingat baik-baik. Prinsip pertama, asingkan mentah, masak, bungkus berasingan. Ini adalah prinsip tertinggi dalam pengurusan peti sejuk. Makanan yang telah dimasak, yaitu lauk lebihan atau hidangan siap makan, mesti disimpan dalam bekas kedap udara bertutup dan diletakkan di rak atas peti sejuk. Daging dan ikan mentah pula perlu dibungkus dengan baik menggunakan bekas atau beg simpanan dan diletakkan di rak bawah. Ini dapat mengelakkan bakteria dan darah dari makanan mentah menitis ke bawah dan mencemari makanan masak yang akan kita makan terus, yang boleh menyebabkan pencemaran silang. Prinsip kedua, masuk dulu, keluar dulu, FIFO, bersihkan secara berkala. Setiap kali kita meletakkan makanan baru ke dalam peti sejuk, kita perlu mengalihkan makanan lama ke hadapan. Amalkan tabiat untuk memeriksa peti sejuk setiap hari Sabtu atau Ahad dan buang makanan yang hampir tamat tempo atau sudah tidak segar. Jangan biarkan peti sejuk kita menjadi gudang makanan atau lebih teruk lagi, sudut yang dilupakan. Peti sejuk yang bersih dan teratur sahaja yang dapat mengekalkan kesegaran dengan berkesan. Prinsip ketiga, isi peti sejuk 77% penuh. Jangan sekali-kali memenuhkan peti sejuk kita sehingga padat seperti ikan sarden dalam tin. Tinggalkan sedikit ruang kosong untuk membolehkan udara sejuk di dalam peti sejuk beredar dengan lancar. Anda boleh bayangkan udara sejuk sebagai polis yang meronda di dalam peti sejuk. Jika peti sejuk terlalu penuh dan terdapat banyak halangan, maka polis tidak dapat meronda ke setiap sudut. Kesan penyejukan peti sejuk akan berkurangan dengan banyak, dan makanan di dalamnya, sebaliknya, lebih mudah rosak di sudut-sudut yang tersembunyi. Baiklah kawan-kawan, perbincangan kita mengenai topik penting keselamatan peti sejuk hari ini sampai di sini sahaja. Mari kita imbas kembali 5 poin penting untuk menyelamatkan nyawa peti sejuk hari ini. Poin pertama, kita mesti sadar bahwa peti sejuk bukanlah peti besi serba boleh. Ia hanya boleh melambatkan pertumbuhan bakteria, bukan membunuh bakteria. Kita mesti ingat baik-baik 5 jenis elemen berbahaya yang tidak patut disimpan di dalam peti sejuk semalaman. Buah-buahan tropika yang tidak tahan sejuk, awas kecederaan sejuk yang membuatnya busuk lebih cepat. Minuman tertutup rapat yang menghasilkan gas. Awas ia menjadi bom di dalam peti sejuk. Lauk lebihan tertentu, terutamanya sayur-sayuran berdaun hijau dan telur separuh masak. Awas termakan bahan penyebab kanser dan kuman penyakit. Sayur-sayuran jeruk yang disimpan lama, awas termakan garam berlebihan dan bakteria listeria. Beg plastik berwarna-warni yang tidak diketahui asal-usulnya. Awas termakan pemplastik dan logam berat. Kita mesti menguasai 3 prinsip utama pengurusan peti sejuk untuk mengambil tindakan proaktif demi kesehatan, yaitu asingkan mentah, masak, masuk dulu, keluar dulu, dan isi 70% penuh. Kawan-kawan, kebijaksanaan di dapur kita tersembunyi dalam butiran-butiran kecil yang paling kerap kita lakukan ini. Pintu peti sejuk, biarlah kita yang menjaganya. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama menguruskan pengawal pribadi makanan yang paling penting di rumah kita ini dengan cara yang paling betul dan bijak. Semoga perkongsian hari ini benar-benar bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka perkongsian kami, jangan lupa untuk menekan butang like pada video kami. Subscribe ke saluran kami dan kongsikannya kepada semua ahli keluarga dan rakan-rakan yang Anda sayangi. Ingatkan mereka untuk turut memeriksa peti sejuk di rumah mereka. Kita jumpa lagi di video akan datang.